Kemudahan orang pergi tu banyak. Jalan-jalan untuk sampai tu mudah, tak macam dulu. Dulu susah. Kalau kita belajar sejarah kisah orang nak pergi haji zaman dulu, 200 tahun dulu, dah lah Islam masuk ke tempat kita, dengan datangnya pedagang-pedagang Arab, kebanyakan daripada Yaman masuk. Ada yang masuk di Kedah, orang panggil Kedah tua, sehingga Gunung Jerai itu menjadi tempat perhatian sampai sekarang. Bukan apa, dulu kapal-kapal yang datang, kalau mari ke Kedah ni, dia tak ada dia punya apa dia ni radar-radar macam sekarang. Gunung Jerai itulah jadi tempat panduan. Bahkan sampai hari ni pun kalau orang pergi ke laut, panduan-panduan orang nak campak bubu ke, panduan dia tu laut. Panduan dia tu gunung, bukit. Itu. Gitu juga masuk melalui Melaka. Sebab tu kita tengok orang Arab yang agak ada sikit persamaan dengan orang Melayu ni, dengan kain pelekatnya, dengan baju Melayunya, Arab Yaman. Maknanya bukanlah mereka tiru kita yang tiru mereka. Tak? Kalau kita tengok dia ada sikit persamaan. Cuma mari zaman-zaman ni dah luas dah apa semua, orang Melayu pun dia pakai cara pakai itu macam-macam dah lah. Jadi tentulah orang-orang Melayu zaman dulu bila baru terima Islam, bila masuk, dia datang atas nama pedagang. Tentulah pedagang-pedagang ini kaya. Bila mari ni dagangan ni dia kaya. Kaya. Bila kaya, dan mereka ni bawa Islam dengan berniaga. Jadi raja-raja dia maulah bercakap dengan orang kaya ni, yang ada harta, yang bawa barang dagangan banyak, yang bawa perak, emas, yang bawa orang panggil tembika yang mahal-mahal, barulah raja-raja ni mau bercakap. Tu yang pedagang-pedagang Arab boleh mendekati raja-raja Melayu kerana kaya. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita ni orang tak mau dekat dengan kita sebab kita tak ada harta. Faham tak? Orang besar pun gitu juga, dia nak berkawan ni pun dia tengok juga. Kalau tak ada pangkat, ada harta. Makna harta juga digunakan oleh orang-orang pejuang-pejuang Islam dahulu untuk berdakwah. Itu. Macam sekarang lah orang nak bagi tender projek kat kita. Kita ni nak buat projek, nak bagi tender projek. Kita pi bincang projek itu, bawa kereta Viva. Dia tengok kereta kita, nak buat projek aku macam mana, kereta pun gitu. Bukanlah pasal kereta, kadang-kadang orang pandang. Ada boleh buat kan ni? Itu. Tapi kalau dia pergi tu bawa BMW, dia pergi tu bawa Mercedes, bukan hadiah apa, dia pinjam orang je kadang tu. Jadi orang buka mata nak bagi projek kat dia. Sebab tu kadang-kadang kontraktor tu dia bergaya lebih, bukan ada duit kan. Dia bergaya lebih. Kenapa? Kadang-kadang harta tu boleh mempengaruhi. Pejuang-pejuang Arab dulu, dia mari ke sini, dia bawa harta ni boleh mempengaruhi raja-raja, sehingga bila boleh dekati, dia bawa Islam. Dia bawa Islam. Itu. Bila bawa Islam, tak apalah hari ni nak cerita ni lah panjang sikit, cuti lama. Panggil. Jadi raja-raja Melayu ni terima Islam. Para miswara tu yang tukar nama-nama raja Islam tu, Iskandar lah, Muzaffar Shah lah, apa semua, daripada nama-nama Hindu tukar pada nama-nama Islam. Jadi masa tu kira orang Melayu mu'alaf lah. 500 tahun gitu, mu'alaf lah orang panggil. Gitu. Tak reti apa, masuk Islam je. Orang Melayu ni dia taat pada raja. Dia apa dulu lagi dia taat pada raja. Jadi oleh kerana raja masuk Islam, mereka pun masuk Islam. Itu orang panggil budaya Melayu.
raja masuk Islam, maka beramai-ramai orang Melayu masuk Islam. Sampai hari ni susah ada orang Melayu nak tengok Melayu Hindu, asal Hindu. Ada. Oleh kerana raja boleh kita 100% masuk Islam. Islam lah kita. Ada hak Melayu bodoh nak jadi kafir sikit. Nak keluar pada Islam tu Melayu bengong nama dia. Ni cerita dia. Jadi Islam lah kita. Jadi bila begitu, tentulah peringkat awalnya orang-orang baru masuk Islam ni tak pergilah bab haji lagi. Nak ceritanya tak pergi bab haji lagi. Bab nak perbetul akidah apa semua tu pun teruk. Jenis Hindu ni dah. Hindu ni dia banyak khurafat dia. Ada, dia banyak khurafat dia. Nak buang khurafat Hindu tu pun bukan senang. Ada. Oh, bukan senang. Walaupun dia masuk Islam dah, tapi perangai Hindu tu dah ada lagi. Bukan senang nak buang. Ingat amalan-amalan ni lala ni je agak berkurangan sangat. Kalau kita ingat zaman kita kecil-kecil lu, masih banyak lagi. Nak buat benda berjamu tok nenek, puluk kuning. Tu perangai-perangai Hindu dah ada tu. Menikah ni sebiji macam Hindu. Ada. Amalan-amalan tu ada lagi. Anak sulung gelek perut dengan buah nyok. Apa semua tu. Jadi nak buang tu cukup teruk. Jadi tak timbullah lagi masa tu ajak pergi mengerjakan haji. Tak. Tak timbul lagi duk kira kisah akidah, kisah nak semayang, kisah begitu. Kenapa? Ibadah haji ni rukun Islam yang akhir. Tak ada rukun Islam yang akhir. Jadi maknanya awal-awalnya apabila Islam sampai ke tanah Melayu ni, orang Islam tak ambil tahu lagi bab haji. Tak ambil tahu lagi bab haji. Itu kira macam saya katalah, duk galik perbetul akidah sehingga yang mari ke Nusantara ni, Malaysia kalau lah ni Aceh, apa dia Kepulauan Riau, apa semua tu sekali lah yang panggil yang ni dipanggil satu tanah Melayu lah, kita panggil senang masuk sini ni. Pedagang-pedagang Arab ni yang bawa Islam ke tanah Melayu ni, sampai dia nak tinggal orang Melayu ni tak boleh tinggal. Punya sayangnya cinta dia dengan orang Melayu masuk Islam ni, dia tak boleh tinggal. Dia sanggup tinggal anak cucu dia mari berdagang ke tanah Melayu tak balik. Kenapa? Bimbang kot Melayu jadi Hindu, kot jadi Hindu balik. Macam orang panggil pedalaman Sabah lah ni, siapa boleh masuk Islam ni masuk Islam, balik esok Kristian dah Kristian pula. Bila jadi kutu. Pasal apa? Pi balik. Cuba kalau pendakwah pi duduk di situ, InsyaAllah bolehlah bimbing-bimbing ni apa. Yalah, nak cakap senang lah. Kita ni nak pi duduk, nak tinggal kita sini, nak pergi ke apa dia Sabah, nak tinggal kampung halaman pun tak gamak. Walaupun boleh balik pula. Pedagang Arab dulu mari daripada Yaman, mari pada mana-mana, mai tak balik. Kenapa? Bimbang takut orang Islam. Sebab itu hidup mereka untuk Islam. Bahkan tuan-tuan sekalian, kalau kita baca sejarah Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar, apabila mereka tawan kuasa-kuasa besar Rom, Parsi apa semua, sahabat-sahabat duduk situ terus sampai tak balik dah. Kira putus terus dengan anak bini. Zaman dulu mana ada nak boleh hubung. Kenapa? Duduk tawan dengan Islam, didik mereka sampai Islam. Sebab tu Islam berkembang. Mari zaman Sayyidina Umar, begitu mereka bila dapat tawan negara tu, mereka duduk tu jadi gubernur di situ, merintah situ, pimpin situ apa semua. Sampailah makam sahabat ada merata. Di Mesir ada makam sahabat. Di apa? Di Turki ada makam sahabat. Ni satu perjuangan yang besar. Tinggal anak bini tak balik kerana Islam. Sampai ke Sepanyol. Sampai ke China. Sahabat-sahabat pergi. Dan ada yang tak balik terus, bermustautin di tempat mereka. Sambung-sambung zaman kita sampai zaman orang panggil zaman kebelakangan sikit, zaman para habis zaman tabi'in ni, sampailah zaman kita sini pun ada orang-orang pedagang Arab, Yaman dan apa semua ni duduk tak balik terus. Yang sampai hari ni panggil keturunan Habib-Habib. Mereka duduk sini, buat rumah tangga sini apa semua. Ada yang kahwin orang sini apa semua, Syarif, Syarifah apa semua. Tu ini sampailah keturunan mereka duduk sini tak balik.
Maknanya keluarga sana, keluarga sini, keluarga sini. Jumpa bila? Akhirat lah jumpa. Itu. Kita nak pergi haji 40 hari pun kerja apa-apa lagi. Meluat kadang tu. Kadang kita nak pergi umrah, tuan-tuan sekalian, pergi umrah. Allah punya riau lah, tak sampai 2 minggu pun. Sebab tu kalau saya hantar orang pergi umrah, kalau atas bahasa naik berjalan pergi cepat, aku cemuih tengok, lemah tengok. Ni riau. Boy, macam tak balik dah. Panggil tu cerita. Kalau tengok dulu memang tak balik. Termasuk sampai tempat kita ni tak balik. Didik asuh. Apa yang duduk ni? Ni orang panggil jasa habib-habib, jasa syekh-syekh, jasa sayyidah yang mari daripada negara Arab duduk didik orang Melayu ni. Sampai dia betul-betul berpegang ni. Masa bila orang Arab pedagang-pedagang ni tak mai duduk dah? Baik. Ni cerita betapa besarnya ibadah haji ni. Haji. Bila dah ajar bagi penerangan Islam, dulu manalah nak ajar dengan cara alamanya gitu, dak bawa badan orang tu ajarlah. Kenapa pedagang-pedagang ni alim? Depa belajar pada tabi'in, belajar pada sahabat di negara Mekah, Madinah, dan sahabat-sahabat yang ada merata di Mesir, yang ada di Yaman, yang ada di mana apa semua. Maka ilmu depa ambil tu segar-segar buat balik, buat mari ke negara kita ni ajak. Sampailah orang Melayu 100% daripada Hindu jadi Islam, berpegang teguh dengan Islam. Kenapa? Pengorbanan para pedagang-pedagang Arab yang datang, yang duduk di sini terus. Bahkan kalau pergi di Indonesia, ada satu perkampungan keseluruhnya keturunan Arab duduk kat situ, yang cakap Indonesia banyak. Inilah tok nenek depa main dulu. Kita sini pun ada makam-makam yang boleh kita pergi ziarah, mempanggil yang depa mari duduk sampaikan Islam. Bila dah sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mengaji, sampailah bab haji. Nada sampai bab haji, maka orang Melayu baru mula belajar bab haji. Makna depa baru mula nak pergi haji. Kalau kita sebut baca dalam buku, lebih kurang 250 tahun dulu orang kita mula pergi haji. Tentang bayangkan kita 250 tahun dulu ni, tanah Melayu ni mula pergi haji. Nak naik apa? Kapal terbang tentu tak ada. Kapal laut yang pakai enjin macam tentu tak ada. Apa semua? Maknanya mereka pergi dulu menggunakan kapal-kapal layar. Kapal layar. Ataupun mereka tumpang kapal-kapal dagang, hak bawa barang dagangan pun layak lah juga. Apa semua itu. Di situlah mula-mulanya orang Melayu pergi mengerjakan haji. Tu jarah dia mula pergi bekerja haji. Lebih 200-250 tahun dulu dia mula pergi mengerjakan haji. Di mana kerusuh haji? Depa belajar haji bab mana? Di mana? Kalau baca dalam sejarah, depa akan singgah di India. Depa belajar bab haji di India dulu. Kerana Islam masuk India dulu daripada kita. Ratus tahun dulu daripada kita. Sebab tu universiti yang terkenal selepas pada Mesir, Deoband di India. Bahkan ramai tokoh-tokoh ulama besar dalam negara kita mengaji di India. Kenapa orang Melayu ni banyak mengaji di India? Ada. Bahkan dulu ni semua pakat pergi mengaji singgah belajar di India. Nak sampai India tu pun berbulan-bulan, tuan-tuan. Nak sampai di India berbulan-bulan, belajar lagi di India. Lepas tu daripada India pula naik pula kapal layak, barulah nak pergi Jeddah tu. Makan masa pula berbulan-bulan. Dulu nak sampai buat haji tu, ada yang paling cepat ke ekspres 3 hingga 4 bulan. Yang biasa 6 bulan, 7 bulan baru sampai. Pada orang buat haji dulu. Belajar di mana? Belajar di atas kapal ataupun singgah untuk kerusuh haji di India, di mana? Belajar. Tu cerita dia. Dalam perjalanan pula dia melalui kampung-kampung Badui. Badui dulu jahat, tuan-tuan. Ada. Kalau ikut dalam sejarah Badui ni Arab lah, Arab Badui duduk kok apa semua ni,
Orang-orang haji inilah jadi mangsa. Sama ada daripada sampai nak pergi ke Mekah, Mekah nak mari ke Madinah, ini badui-badui ni ada rampas, curi barang depa apa semua, ada peringkat mati, bunuh pun ada. Kalau baca dalam sejarah, susahlah pergi haji dulu. Sebab tu tuan-tuan, zaman dulu kalau pergi haji 20% sahaja balik. Hak belen lagi tak balik terus, ada yang mati di pertengahan jalan. Kebanyakannya mati di pertengahan jalan. Mati itu sakit, ataupun mati itu diculik, mati dibunuh di pertengahan jalan apa semua. Itu haji dulu. Ada. Jadi yang balik sikit je. Yang balik sikit. Dan ada juga yang pergi dulu ni, makna ambil keputusan tak balik. Kenapa? Di sana orang-orang haji sampai, barulah mereka boleh mengaji ilmu agama yang cukup hebat di sana. Kenapa? Banyak guru-guru yang ada, banyak madrasah-madrasah, banyak pondok-pondok bila mereka sampai itu. Kenapa? Kerana dulu bebas, bukanlah macam sekarang. Ada je orang alim buka pondok, ada orang alim buka madrasah, ada orang alim buka madrasah, ada merata-rata mereka boleh belajar. Yang minat mengaji ni, tuan-tuan sekalian, dia tak balik, dia duduk sana. Tu cerita dia. Maknanya perkembangan Islam tu dengan haji, duduk sana mengaji. Nada. Dan yang balik pun, dia yang pergi haji pula berbulan-bulan duduk ni, biasanya depa sampai awal, di situlah depa belajar. Yang Syafi'i belajar pada mazhab Syafi'i, yang Maliki belajar pada mazhab Maliki, yang Hambali belajar pada mazhab Hambali, yang Syafi'i belajar pada mazhab Syafi'i. Sebab itu banyak, kalau kita tengok gambar-gambar lama lah Mekah ni, ada makam Syafi'i, makam Hambali, makam Hanafi, makam apa semua ni ada belajar. Itu sampai alif ada. Bila begitu, bila dah belajar, ada yang pergi haji tak balik, duduk sampai 5 tahun, 6 tahun, sampai 10 tahun, 20 tahun duduk, sampai depa juga alif. Banyaklah sampai hari ni kalau kita pergi ke Mekah, ada keturunan-keturunan Melayu yang ada kat sana, sampai depa dapat kerakyatan, ada tanah air, ada tanah apa di sana. Inilah orang dulu mudah. Dan kerajaan Saudi pun, kerajaan nak panggil Saudi pun tak Saudi lagi masa tu kan, kerajaan Mekah lah kot, suka orang pergi duduk sana, nak memajukan, marilah, suka duduk-duduk lah, tak ada masalah seperti sekarang. Tu yang belajar tu. Jadi bila pergi pula golongan haji yang 10 tahun 20 tahun kemudian ni, lagilah depa boleh pergi cari pada ulama-ulama Jawi yang dah alim di sana. Yang tu yang timbul kitab-kitab banyak tu. Depa karang kitab-kitab macam Syekh Daud Al-Fatani, karang kitab Syekh Somak Falambani apa semua ni, pengarang kitab Sirah Saliki ni apa semua ni, depa karang hantar balik, di karangnya di Mekah. Kerana orang Melayu mula pergi haji ni, duduk sana tak balik, mengaji pada ulama-ulama besar yang salah silahnya sampai terus pada sahabat, sampai terus pada Rasulullah, alim. Yang mana macam mana orang Melayu boleh sampai ke Mekah? Haji lah. Faham tak? Haji. Dan nak sampai pun bukan senang. Mereka juga ambil keputusan tak balik, duduklah nak cucu kat sini, putuslah, jumpa mana akhirat lah. Punya cinta pada ilmu. Jadi bila generasi yang seterusnya pergi mengerjakan haji, maknanya orang Melayu ni lebih suka pergi cari orang Melayu lah, ataupun cari orang Indonesia belajar. Faham tak? Ataupun cari orang petani belajar, ada 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun duduk apa semua. Mereka ni pula balik, itulah bila balik, mulalah mereka buat madrasah dan pondok. Baru timbul pondok. Faham tak? Baru timbul pondok. Maknanya madrasah dulu banyak di Mekah ni, madrasah ustaz ni, macam kita sini ya. Faham tak? Jadi kita sini banyak madrasah yang macam Cedawan. Ia kan banyak orang Melayu yang alim duduk sana, orang India yang alim, orang Sudan yang alim, masing-masing buka sendiri lah. Ni cerita dulu, ratus tahun dulu, buka sendiri. Jadi nak mengaji lah, boleh mengaji sampai lama mana duduk mengaji.
Jadi orang-orang yang tanah Melayu ni, sama ada Malaysia ke Indonesia ke Aceh ke apa semua, yang pergi mengerjakan haji, dia tangguh tak balik sampai 5-6 tahun, sampai 10 tahun, sampai 20 tahun, baru dia balik. Dia balik, dia buat macam mana? Dia buat madrasah macam dia belajar di Mekah. Apa dia? Itulah timbul madrasah. Nama apa madrasah? Sekolah. Timbullah sekolah-sekolah pondok yang dibina. Ini sejarah sekolah pondok. Maknanya salah silah sejarah pondok ini ialah daripada Mekah. Puncanya orang pergi haji. Tak ada orang pergi haji. Ya lagi tengok sejarah Allahyarham Tok Haji Saleh Musa belajar di Mekah, Allahyarham Tok Haji Umar Zuhdi belajar di Mekah. Mu ni hak balik-balik Mekah alim-alim ni. Tak ada. Balik Mekah banyak lagi lah. Dengan orang yang dia banyak budak muda yang suka tulis salin nama alim ulama, dia ingat sesilah. Kebanyakannya Mekah. Kenapa? Depa pergi belajar. Depa pergi belajar di Mekah pun belajar pada orang Jawi juga. Orang Jawi yang duduk di sana terus, yang mengaji terus daripada ulama-ulama yang besar. Balik buka pondok. Akhirnya macam mana di Mekah berlaku di kita sini. Mekah apa dia? Banyaknya madrasah-madrasah. Kita sini pun banyaknya madrasah-madrasah. Itu cerita dia. Itu cerita dia pun semua. Sampailah tuan-tuan sekalian, Mekah ataupun Jazirah Arab ini dapat dikuasai oleh keluarga Su'ud yang berpakat dengan Wahabi. Abdullah bin Wahabi, dia berpakat dua ini. Su'ud ni di kalangan orang panggil Badui juga, yang depa pandai terror dalam peperangan, guna kebijaksanaan perangan. Wahabi ni sebut Wahabi lah. Wahabi ni sendiri dia tahu juga soal agama apa semua. Dia berpakat dua ni, dia pemenang. Lalu dia buat kebetulan pula ketika itu orang panggil kejatuhan apa dia ni, kerajaan Osmaniyah Turki mula ni apa semua. Maka pada ketika itu dia ambil blok kawasan itu, dengan tu jadilah Saudi Arabia. Dia buat kawasan dia. Masa itulah mula dia melakukan pembersihan makam-makam sahabat yang orang datang pakak pergi ziarah, dan tak dinafikan juga yang mari pada seluruh dunia buat kerja-kerja kurafat kat makam-makam ni. Ada jugalah, ada main ramai ni apa semua. Jadi oleh kerana dia sudah mula berkuasa, dia bersih habis makam-makam sahabat. Makam-makam sahabat tu dia bersih habis. Tu zaman Wahabi. Dia mula bersih habis. Zaman pemerintahan Su'ud, tapi mengikut fatwa yang dibawa oleh ulama mereka Wahabi. Taklah saya bukanlah nak kutuk nak apa semua. Setiap manusia ni ada kelemahan dia, ada kebaikan dia apa semua. Mula begitulah dia mula buang semua kerana dia nampak macam serabut. Iyalah orang ada kuasa. Ada. Jadi madrasah-madrasah yang dulu banyaknya, sekarang dah mula dia buang apa semua ni. Sampai tak ada dah pondok-pondok di sana. Pondok-pondok ada di tempat kita pula. Itu cerita dia. Ni orang panggil, siapa dapat menguasai Mekah, Islam akan berkembang seluruh dunia. Dia akan menguasai Islam seluruh dunia, kerana pusat kita kat situ. Ada. Sampailah dia tak mau tengok dah ada mazhab-mazhab yang bercampur-campur. Yang dulu kan kita sini lebih suka banyak belajar mazhab Syafi'i. Tengah negara lain dia lebih suka pada belajar mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Jadi masing-masing lah. Bila pergi haji, mengaji apa semua ni, dia tak mau semua tu nak pergi jadi satu saja. Nak pergi jadi satu saja. Dengan bila dah lama dah, beratus-ratus tahun dah cara begitu, bila dia nak buat pembaharuan, berlakulah pemberontakan. Di situlah ramainya terbunuh ulama-ulama besar. Ramainya ulama-ulama besar terpenjara, dibunuh apa semua. Berlaku itu dengan orang yang ada kuasa. Situlah orang panggil orang yang masih berdendam sampai sekarang. Panggil habis. Jadi tak ada dah makam Syafi'i, makam Hambali, makam Hanafi, tak ada satu saja. Akhirnya dia buang, dia roboh, dia buang, dia roboh, dia buang, dia roboh, dia buang, dia roboh, sampai tak ada apa. Sampai tak ada apa. Jadi di mana pula kesan-kesan macam madrasah di Mekah dulu ada di tempat kita. Perkembangan tu sampai ke ada tempat-tempat kita, ada di Malaysia, ada di Indonesia, ada di apa semua situ.
Tapi apa dia ni, pengaruh apa dia itu akan bawa sampai ke tempat kita pula. Maknanya kita bimbang satu hari pula macam mana padamnya di madrasah-madrasah di Mekah ni, kita bimbang akan padam juga madrasah-madrasah di tempat kita. Perkembangan tu akan sampai. Sebab tu kita baliklah ni berlaku pertembungan. Ada orang buat aliran aliran yang begini panggil Wahabi lah, ada yang buat aliran begini apa semua ni. Jadi seperti mana bersih habis dah orang panggil makam-makam, tempat-tempat ulama, pondok-pondok, madrasah-madrasah tu dibersihkan oleh apa dia ni, pemerintahan Saudi. Mempagi sampailah buang habis apa dia ni, kesan-kesan para sahabatnya, kononnya orang suka buat khurafat apa semua ni. Itu benda ni akan sampai meraibat sampai ke tempat kita kalau tak jaga. Nada tak jaga. Dulu memanglah kita tengok pondok-pondok tak ada siapa sentuh, tak ada siapa komplain, tak ada siapa kacau, tak ada apa semua. Alah ni dah berlaku, pertembungan tu dah berlaku dah. Dah berlaku dah. Orang panggil tu cerita dia. Jadi kalau orang tanya di mana timbulnya pondok-pondok ni, apa dia? Orang pergi mengerjakan haji. Tu cerita dia. Mula orang Melayu pergi mengerjakan haji. Terbayangkan tuan-tuan sekalian, ini di tanah ibadah haji itu sendiri, kesannya. Sebab itu bila balik ni golongan haji ni dipanggil, zaman dulu panggil lebay. Tak ada lebay cekuk kepiah, lebay pakai serban dipanggil lebay. Lebay perkataan labbaik. Kan orang haji sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Jadi Melayu panggil lebay. Ada lebay. Maknanya lebay dulu ni bila panggil tok lebay dulu alim. Makna orang pergi haji dulu alim. Makna bila dia balik haji tu bolehlah pimpin masyarakat. Kawan-kawan dia duduk sana 5-6 bulan, tidak pun setahun, tidak pun 5 tahun. Dia belajar pula daripada guru yang hebat. Guru yang hebat. Mari zaman kita sekarang pergi, kalau nak pergi haji, nak pergi mengaji kat mana? Dia malam Masjidil Haram tu je. Siapa guru? Guru satu aliran je. Tak ada lah kita nak pergi mengaji madrasah tu Syed ni, tak ada. Orang pun tak berani mengajak dah ni. Kenapa? Ditangkap bila bawa aliran yang lain sikit daripada pahaman yang dibawa oleh kerajaan Saudi. Faham tak? Dia benda tu berkembang. Sampai itu tengoklah ni ustaz-ustaz lah ni pun ada ideologi, ada pahaman-pahaman yang dia bawa begini bercanggah apa semua ni. Itu cerita dia. Kalau tak jaga, kalau tak kuat sikit hari, habislah pondok-pondok ni. Macam habisnya tempat bermulanya di Mekah. Sekarang pun kita tengok tuan-tuan sekalian, habis apabila ulama-ulama yang alim-alim yang balik daripada Mekah dulu ni dah tak ada dah pondok, tak ada siapa dah nak pimpin. Kan pertama, kemampuan ilmu tu tak sampai, alim apa semua. Itu. Yang kedua, tak larat nak tempuh berbagai-bagai cara. Itu. Mari zaman dulu pula dia cuba, zaman apa, zaman tu Mahathir lah kan, tenang sebut. Dia pondok ni lah orang panggil menggugat apa kepimpinan dia dulu ni, kan orang pondok apa semua ni, dia seratkan pondok ni jadi apa, SKBK, Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan. Dia serat. Dia serat apa semua ni. Jadi banyak pondok-pondok ni jadi sekolah bantuan penuh. Itu. Kenapa depa gaji guru bayar, dapat bangunan, dapat projek, dapat apa semua, situ hilang setengah dah. Tak ada, hilang setengah dah. Itu dapat bantuan penuh ni. Apa semua dia kena masuk cikgu-cikgu daripada depa, kena apa semua cikgu, ustaz-ustaz situ pun kena kursus apa semua, akhir habislah. Banyaklah Mas Riyah, apa dia banyak tak kita buat marah pula apa semua ni, hak dapat bantuan-bantuan ni apa semua ni, Kedah pun banyak apa, habis. Yang lain ni banyak di pondok lah ni apa semua di Thailand, di Patani. Kalau tuan-tuan pergi Patani pula, kerajaan Thailand dia belajar di Malaysia macam mana nak hapuskan pondok ni. Dia belajar. Dulu depa guna cara kekerasan. Cara kekerasan. Tak boleh. Timbulnya orang panggil serangan gerila lah apa tak boleh. Akhirnya kerajaan tawarkan pondok ni jadi sekolah bantuan kerajaan. Separuh hampa, separuh kena guna silibus kami. Banyak. Jadi baba-baba dulu
yang pakai kereta buruk, pakai kereta apa semua, bila dapat bantuan ni dia kira per kepala, per kapita, dia guna per kepala. Dia kira sini, kalau pelajar kamu ada 1,000 orang, seorang diberi 1,000 untuk setahun. Kalau 1,000 orang berapa? Banyak bagi 1,000, satu kepala 1,000 untuk setahun. Masuk akaun madrasah. Baba dulu pakai kereta Kabak, lah pakai kereta Mercedes lah. Itu cerita dia. Dulu bagi baba-baba apa semua ni. Habis lah. Kecuali adalah baba-baba yang nak mempertahankan keaslian pondok dia apa semua. Main dengan duit ni kelabu mata. Jadi pondok ni kalau tak jaga dia satu hari akan pupus. Tuan-tuan sekalian, dia belajar cara macam mana di Malaysia ni mula menghapuskan pondok ni. Ada, dia belajar. Thailand gitu. Kalau tuan-tuan pergi, habis depa pun jadi sekolah bantuan kajian dah habis. Cuma ada sikit, ada pun teruk lah. Tak ada bantuan, tak ada apa semua. Kalau tok guru nak mempertahankan juga, mak bapak tak mau hantar. Kalau pergi sekolah ni free, pergi sekolah ni kena bayar. Sekolah ni apa dia kelengkapan dia bagus, sekolah ni tak ada kelengkapan apa, akhirnya pondok-pondok ni akan mati pelan-pelan begitu. Saya nak cerita sejarah tuan-tuan sekalian. Di mana lahirnya pondok? Haji. Saya kata dulu bila orang Melayu masuk Islam, awal-awal dulu depa tak masuk lagi bab haji, nak betul akidah. Bila depa mula bergerak pergi haji, masa situ depa ambil keputusan tak mau balik, nak duduk sana. Sampai hari ni pun kalau kita pergi, ada adik-beradik kita, keturunan kita yang duduk di Mekah. Duduk Mekah tu. Sampailah kebelakangan ini kerajaan Saudi memperketatkan tak bagi lagi kerakyatan. Sampai tuan-tuan ada yang dihambat balik. Depa nama je keturunan petani, tapi duduk di sana. Duduk sana, berlahir sana apa, tak reti cakap Melayu pun. Tapi depa tetap tak dapat ni kerakyatan Saudi ni. Tiba dapat tangkap, dia kena hantar balik, tak tahu nak pergi ke mana. Saya biasa jumpa cakap Melayu tak reti apa, cuma kerana orang panggil beratus tahun dah, ramaknya 70-80 tahun dah depa tak pernah bagi, cuma duduk gitu. Ni tuan-tuan tengok, gen ni akan balik lagi. Ni akan balik lah, terpinga-pinga dengan ni apa semua. Tu cerita dia. Sebab tu pertembungan orang panggil Wahabi ni dengan apa dia, pahaman-pahaman kita ni agak orang panggil apa dia ni, sampai hari ni tak selesai-selesai ni tuan-tuan sekalian. Itu. Tapi yalah, niat dia tu nampak ada juga baik dia. Ada. Tujuannya dia tak mau bagi banyak mazhab-mazhab di Mekah tu. Tak mau bila sembahyang tak mau banyak. Ada dulu dah yang Syafi'i cara Syafi'i, yang Maliki cara Maliki, duduk imam masing-masing dia berselerak habis kalau tu. Dia tak mau lebih jadi satu je. Itu baik dia ada juga. Jadi tuan-tuan, musuh apa kita sebut baik itu kita kena adil tuan-tuan sekalian. Niat dia tu untuk nak bagi jadi satu tu. Ada. Dia tak maulah bercelaru gini-gini. Bila dia memimpin, dia nak tak mau dah. Hak makam Syafi'i, makam Hambali, makam Hanafi, makam apa semua, bila masuk waktu pakai dos mayang geng depa ni geng ni, tak mau. Bang satu imam saja. Dia nak begitu. Tapi cara dia buat tu kasar, sehingga ramai ulama-ulama yang dibunuh. Itu yang ni yang orang panggil yang dendam tak habis-habis ni tuan-tuan sekalian. Tu cerita dia. Dan makam-makam, tempat-tempat sejarah yang orang nak pergi tengok, dia kambuh, dia tutup, dia apa, atas alasan khurafat. Tak dinafikan ada juga orang pergi buat khurafat, ternafikan, tapi tindakan dia pun mudah roboh bang habis. Tu cerita dia. Khurafat ni sampai kelar pun ada. Kena naik atas Bukit Jabal Rahmah, dia tulis nama atas tu apa semua, cantik dia decak, dia tulis pula, decak, dia tulis pula, dia tak larat, dia buang semua. Akhirnya generasi kemudian ni lah rugi. Apa pun tak ada. Makam Nabi, apa maulid Nabi ke apa ke semua, telaga Zam-Zam dulu, apakah boleh tengok dia tutup habis, dia apa semua, sikit-sikit dia buang apa semua. Kenapa? Dia cukup pantang. Benda-benda begitu. Dan tuan sekalian, ini cerita dia. Dia ambil keputusan dengan kuasa, bukan dengan cara mendidik. Dengan cara mendidik. Itulah tuan-tuan. Sampai hari ni dah bertembung benda tu. Faham tak? Cuma kesan orang dulu pergi haji,
cukup hebat. Berbezalah tuan-tuan sekalian orang sekarang. Berbeza pi haji dulu dengan sekarang. Allah, kayu dulu dengan kayu sekarang. Kayu dulu buat tiang, anak-anak tak makan kedarah. Duk tengah hujan, tak apa, buat terus pagar pun tak reput. Kenapa? Kayu dulu. Kayu sekarang ada. Kayu sekarang bubuh sat je, remuk runtuh habis. Letak tengah panak, melengkak habis. Nah itu. Kayu balak dulu 2-3 pemeluk. Kayu balak sekarang besar tu. Nah. Bandingan orang pi haji dulu dengan pi haji sekarang, begitulah. Bandingan orang dulu alim dengan orang sekarang alim, begitulah tuan-tuan sekalian. Sikit ke belakang ni semua nampak macam palsu. Bukanlah apa, tak macam original macam dulu. Semua dia macam kayu, kita tengok taklah macam dulu. Lah ni rumah. Orang kena buat rumah kayu dah, anak-anak makan. Rumah kayu dulu mana ada anak-anak makan? Ada. Ini kita. Jadi sama juga orang pi haji dulu dengan pi haji sekarang. Pi haji dulu padanlah orang panggil pak haji. Biasanya orang balik haji orang panggil tok ayah dulu. Bila sebut tok ayah lang kepala, alim lah orang tu. Faham tak? Lah ni kalau harap pi haji saja tak mengaji, balik bodoh juga. Cuma ada orang tak pernah mengaji, mana dapat duit pencen, pi haji balik-balik berasa alim. Orang lantik dia jadi datang kawasan masjid. Pok-pok ni duk samseng. Ada? Duk samseng, duk halau ustaz, duk suka ustaz, duk apa semua ni. Dia pi haji, balik-balik dia berasa alim. Lah ni tak apa bunyi pok-pok ni. Oh dulu dengan kita kau. Jekai muka-muka. Ni serban tak kepala, aku nak balut serban habis 5-16 ribu hantar. Sembang tu. Ada dulu. Kerana dia pi haji. Ada dia pergi haji. Itu. Ni cerita dia. Lain dah tuan-tuan sekalian. Lain. Takut kita duduk akhir zaman ni. Kalau kita tengok begitu takut. Kata tuan-tuan, saya ada mahat tahfiz 5-16 tahun dah belum ada semua. Budak-budak dulu kita latih, kita didik mereka mudah tuan-tuan sekalian. Masuk ada setahun 2 tahun habis apa semua. Lah ni tuan-tuan, anak-anak lah ni dia tak minat Quran, mak pak je minat. Bila kita tanya, bukan mahat semua begitu. Semua begitu. Buat aku mana tak boleh, sebab mari benda-benda yang hak mari ni hak kacau kepala depa banyak. Hak app yang segala mak nenek ni mai. Macam mana depa nak apa? Ada? Tak boleh. Dulu tuan-tuan sekalian, zaman dulu kalau kita balik kampung tak habaq pun tahu hang ngaji pondok mana. Tengok muka pun tahu kata tak lebih pondok. Anak kita lah ni tuan-tuan balik pondok, balik mahat tahfiz, tak kenal mahat tahfiz ke kolej mara ke giat mara, sama rupa dia. Tak ada sama. Berarti tak? Sama. Muka kering sebalah ada. Zaman lah ni bukan ni. Dulu tahu. Kita tengok budak ni muka sejuk, tengok. Tanya mengaji mahat tahfiz mana? Tak habaq pun tahu dah kata mahat tahfiz. Lah mana kenal? Orang tu fikir, kita tu fikir orang seluar jin cari, kita seluar jin cari, orang seluar ketat, kita seluar ketat. Tak kenal dah lah ni. Takut zaman kita lah ni. Mana dah tak ada kenal. Dulu kata mengaji pondok, tanya, tengok, ini tak lebih pondok. Memang lah tak ada kenal. Jubah serban ni mahat sekolah, balik-balik lempak habis jubah serban. Cuti seminggu tuan-tuan, tak pegang Quran seminggu. Tak pegang. Itu. Di rumah tak pegang. Kenapa? Hak mari segala benda hak nak lupa kepala mereka tu. Ni, saya tak mau baca kitab hari ni nak beletiak. Ada. Gini dah cuti lama kan. Nah itu cerita generasi lah ni. Lagi satu tuan-tuan, cuba tuan-tuan tanya ni budak 18 19 ni, politik tak tahu langsung. Apa itu politik tak tahu langsung. Tak tahu apa, tak tahu. Terus hadis siapa, Mak Sabu siapa, Nabi Ibrahim siapa, Lingkit Siang siapa, tak tahu langsung, tak tahu. Saya tanya 2-3 orang, saya naik takut tuan-tuan, tak tahu.
Kita ni tahu bila kita buka telefon kita, tengok dalam Facebook tu, ada lah cerita pasal politik, pasal apa semua ni, ada lah. Kadang-kadang tanya hampa buka telefon pi tan mana, dia tak pi tan kita tu. Dia ada hak dia, passion dia. Hak passion budak lah ni. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah sampai bulan 7, bulan 8 tak pelihara lagi, budak umur 18 boleh mengundi, tak tahu nak jadi apa, dia pilih menatang apa tak tahu. Letak dugong pun dia undi dugong. Tak tahu langsung, tuan-tuan. Ni budak lah ni. Bahaya tuan-tuan. Dah tu budak-budak Nahdhah saya ajak politik. Bukanlah nak pilih parti mana Tuhan punya pasal. Tapi kalau generasi kita tak kenal apa itu politik, tak kenal, tuan-tuan sekalian. Yang saya takut tu, saya dulu pergi mesyuarat dah lama, Taman Melewah. Lepas belum Covid, saya naik flight turun di Subang, naik Grab. Aku pun pandai Grab dah lah ni. Naik Grab ambil. Dia tanya, Pakcik nak pergi mana? Saya nak pergi Taman Melewah, nak mesyuarat. Oh, Taman Melewah tu ada apa? Ada mesyuarat ni. Masa tu pejabat agung duk renovate apa semua di jalan semua tu. Mesyuarat PAS tu apa? La ilaha illallah. Saya tanya, duk mana? Saya mengaji UiTM, tapi buat part time Grab. Budak UiTM tak tahu apa itu PAS. Tak tahu. Saya biasa dengar lah nama Tok Haji ni, apa dia tak tahu. Dia ni siapa? Sampai ni budak universiti tuan-tuan, budak universiti tak tahu ni orang Melayu. Tak tahu apa. Yalah, bukanlah kita nak suruh dia undi PAS ke apa dengan apa semua UMNO ke apa ke semua. Cerita dia tak tahu apa. Saya kata apa, dia buka telefon tengok nak apa. Hari-hari duk main telefon. Adalah bahagian kami apa semua. Tak tahu. Saya kata janganlah macam tu. Hampa sampai tak tahu. Ni budak universiti. Budak universiti tak tahu. Apa pun tak tahu politik. Ni generasi yang ni dulu kita dah 5-16 dah tahu dah parti ni habuk ni budak lah tak tahu apa. Ni tambah hak tapi masjid ni nak jadi apa tuan-tuan? Esok negara tergadai habis tak balik tanya anak-anak kita. Hak 18 19 tak tahu apa. Tak tahu apa. Tak tahu. Kalau tanya presiden saya biasa tanya presiden parti, tanya apa semua. Tak kenal. Bila tengok dia kenal Mahyudin, kenal lah PM, dekat tu lah. Ya, PM parti apa? Mana saya tahu. Tak tahu. Apa tanya Mahyudin tu parti apa? Tak tahu, dia tak tahu. Dia tahu kata Perdana Menteri, kat tu je lah. Nuhak dia tu apa? TikTok. Cakap tu. TikTok lah kot menentang pohak tu. Game dengan apa semua ni. Main pagi cerah esok pagi. Ni, serangan-serangan yang boleh merosakkan generasi. Ni dah sekalian. Lepas tu nak bagi dia pengundi pula, kan baru ni kerajaan lulu apa bila nak start kan. Lepas 18 boleh mengundi kan. Lah, puak ni nak mengundi macam mana? Nak pilih macam mana apa semua. Tak tahulah nak jadi macam mana. Kerana dia tak faham. Ni generasi lah ni, dan dia tak mau ambil tahu. Memang dia tak minat. Inilah duk berlaku sekarang. Ni syabaran. Sebab tu lagi akhir zaman lagi bahaya. Tuan-tuan. Macam saya kata Quran tadi. Ni cerita. Haji, saya kata macam haji lah. Apa panggil? Dulu pergi haji macam mana? Renunglah balik alim lah macam mana. Tuan-tuan sekalian, padalah pergi haji dulu. Sekarang macam tuan-tuan tanyalah, memang tak tahu. Generasi lah ni tak tahu. Tu cerita. Berita mana ada tengok apa, tak ada apa. Cuma masuk dalam bilik, tutup pintu, dia mainlah apa yang ada. Tu yang timbul apa implikasi macam-macam tu. Sedar timbul apa dia? Sugar daddy. Ada sugar daddy. Ya Allah. Lepas tu dengar pula kata ada universiti yang 90% belajar dia terlibat dengan sugar daddy, sugar mami ya. Ada. Ini. Pasal apa? Kawan pakai handphone mahal, mak pak depa kaya, aku nak pakai juga. Mak pak aku miskin. Nak buat ke mana?
Tak apa, ada cara. Daftar masuk kat situ. Kalau perempuan, mana datuk-datuk kaya, kontraktor kaya nak pakai depa, okey. Bayar. Semalam boleh dapat 1,000, 2,000. Habis. Pas pada tu pula hak laki-laki pun zaman sekarang nak pakai motor, nak berjenama, jam, nak branded apa semua, duit tak ada, nak bagaimana, daftar situ. Ada janda-janda hak gatai-gatai, datin-datin hak gatai-gatai, panggil apa semua, ada hak anak dua, anak dara tua hak tak menikah, hak gatai-gatai, nak boleh langgang budak-budak muda ni. Tengok gambar macam mana apa semua. Habis rosak. Rosak. Nak ni hantar anak-anak, suruh nak pergi jadi baik ni, jadi pemimpin masyarakat ni. Tuan-tuan, tu hak kita tahu, depa lagi pandai bab depa ni. Masa bila nak fikir tentang politik negara? Macam bila nak fikir tentang agama bangsa? Masa bila nak fikir? Fikir, okey, enjoy. 2-3 malam boleh tidur dengan datuk ni, dengan datin ni apa semua, pergi shopping sana sini apa semua. Esok orang lain pula, lusa orang tu balik, ni orang tu balik, cukup sebulan ada 2-3 ribu. Apa semua ni. Lepas saya takut, try tanya tengok, ni betul ke ni budak-budak ada yang mengaji universiti apa semua, hak kata sugar daddy apa ni ada sungguh ustaz. Tu hampa terlibat sama. Astaghfirullahalazim ustaz, takkan kok lagu tu, aku tak percaya kat hampa ni apa semua. Saya panggil tuan-tuan sekalian, banyak dia tu biasa zaman lain ni tuan-tuan. Zaman nak menuju kemusnahan, ada kemusnahan tuan-tuan sekalian, itu cerita. Quran mana ada tak minat tuan-tuan sekalian. Batulah kerja agama ni tuan-tuan sekalian, banyak jalan kita kena buat, banyak cara kita kena buat. Tengoklah sampai pejuang-pejuang Islam dulu datang ke tanah Nusantara kita ni, mai tak balik, takut nak tinggal. Takut apa? Takut jadi Hindu balik orang Melayu ni. Alhamdulillah berpegang teguh sampai dah orang Melayu alim. Ada orang-orang Melayu dah alim dah apa semua, kerana pergi haji duduk bertahun-tahun, barulah depa pun tinggal kita. Depa pun meninggal, tak payah dah Arab baru Melayu pun dah alim dah. Ada yang lebih alim daripada Arab lagi. Kembanglah sampai pergi mengaji Muslim, mengaji dia apa semua balik, baru boleh tinggal. Lah. Allah takut. Kita duk harap pergi mengaji agama, di sana pun ada macam-macam juga, jauh pada mak bapak. Pergi 5 tahun masuk kelas 2-3 hari ya, ada duduk Mesir pun ada. Tu cerita dia macam-macam ragam juga. Ini zaman sekarang, zaman takutlah tuan-tuan. Ni cerita dia. Lepas tu bila fikir-fikir lagu tu, baik tinggal anak-anak kita di sekolah pondok, di Mahat Tafiz. Kau boleh hantar universiti duk pergi jadi lagu tu. Orang serabut kepala otak lah ni tuan-tuan, nak pergi letak kat mana? Hak pergi mengaji luar negara, tu cara luar negara pula. Tengok dunia luar, terpengaruh sampai akidah, tengok dunia bebas, balik pakai pakaian Islam tapi dah tak percaya pada Islam dah. Ni mari ni apa semua hak geng-geng sajak ni pun tak kira-kira juga. Oh dia bergedik dalam semua. Saya ingat tuan-tuan tengok kok dalam telefon kita apa semua masuk semua. Jenis zaman duk share. Macam-macam, bukan dia aja, geng-geng dia meneru. Macam-macam lah ni. Sama dulu tak pernah ambil tindakan apa tak pernah ambil. Allah merenyut. Ni baru ni kemarin dulu kan di Kedah apa dia pula dah apa semua. Tak tahulah tuan-tuan bala apa nak kena. Tapi mujuklah bila kerajaan JAKIM mula nak ambil tindakan kat sajak ni, hapuk-hapuk ni runyuk. Takut ke tu mula hilang sikit dah, lega lagi dah. Tuan-tuan sekalian, tidak ya Allah. Lah tuan-tuan sekalian nak menega. Orang laki-laki menega produk kecantikan. Hang tu kena cantik.
Nak jual produk kecantikan macam mana, ada janggut, ada jambang, ada apa semua, kena cukup semua buat menjadi gitu. Nak ada? Buat apa semua ni? Pakai apa semua ni? Atas nama berniaga. Dalam zaman berniaga online. Tambah pula lah ni tuan-tuan sekalian, lagi mencabar lagi nak bagi dia ni terkenal, dia kena buat satu benda hak lucah, hak loklak, hak apa, hak baru lagi naik. Kita hidup zaman apa lah ni tuan-tuan? Kalau dia buat warak, sengat, malu je, hang tak boleh maju dalam dunia online Tak semua. Kalau hang boleh telanjang bagus. Lelah ni tuan-tuan sekalian. Boleh mencaruk, boleh apa semua ni, bagi orang pakak maki bagi pakak apa semua ni, lagi dapat duit banyak. Tu yang Nabi sebut akhir zaman fitnah. Zaman fitnah. Tu ni tuan-tuan sekalian. Siapa nak tu, kalau hang duk buat warak, duk buat apa semua, pakai hang tak boleh majulah. Tuan-tuan sekalian, tak tahulah takut. Tuan-tuan sekalian, zaman lah ni. Ni cerita. Jadilah kok tuan-tuan. Tak apalah tak baca kitab, tak apa nak baca nah. Cuma saya nak abang asal di manakah Islam berkembang ni, tempat kita berpunca daripada mengerjakan haji. Bahkan Islam berkembang di seluruh dunia haji. Sebab itulah haji diwajibkan. Orang panggil. Memang kita duduk di akhir zaman ni zaman fitnah, zaman ujian macam-macam lah ada. Inilah tuan-tuan sekalian, kat ini insya-Allah kalau nak sambung pun baca ni, bulan depan cuti pula Ramadan. Tu raya nak jumpa bila pula tak tahu. Lagi nak sambung lepas Ramadan PKP pula, cuti lagi. Tuan-tuan sekalian, tambah baru ni tak mengaji pula, tak tahulah budak-budak jadi setan apa dia lagi, tak tahulah cuti lama. Macam-macam ragam dah. Ini fitnah banyak ujian. Itu. Insya-Allah kalau kita panjang umur, paraya lah kot paraya lah tuan-tuan sekalian. Kita harap tahun ni kita bolehlah sembahyang tarawih macam biasa tuan-tuan sekalian. Ni pun alhamdulillah nampak reda kita orang panggil duk berkelahi pasal vaksin tak vaksin pula, ada anti vaksin lagi ni macam-macam, tapi dorai lah tu dia marah pula orang panggil macam-macam ada semua. Itu ingatlah kita pakai mudah sudahlah, mana syarat kata boleh tu, ikut alim ulama kita dah tunjuk dah, ikut cara alim ulama kita tu. Jadi sekat tu tuan-tuan sekalian, insya-Allah panjang umur kita jumpalah lepas raya. Minta maaf lah saya tak baca kitab ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah wa zaqan wa sya'amalan salihan. Sa'adatan daran husnul qawatin tukhriziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.